fight. My body aches to be satisfied. Hai, Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Saya ingin ucapkan kepada semua yang menonton program kita pada hari ini, tutorial videografi, bagaimana mengambil videografi dan menggunakan smartphone dan tools ataupun equipment yang boleh membantu anda untuk mendapatkan dan menghasilkan video yang menarik. Pertama sekali, saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak Pustaka Negeri Sarawak kerana mengikuti saya pada program kali ini, dan saya ingin juga terima kasih kepada semua yang menonton program kita pada hari ini. Bagi anda yang menyaksikan dan menonton program kita pada hari ini, jangan lupa untuk bersama dengan kami dari mula hingga akhir kerana banyak info dan tips-tips yang akan dikongsikan bersama anda mengenai bagaimana mengambil video menggunakan smartphone dan menggunakan tools ataupun equipment yang digunakan untuk mengambil video dengan lebih baik dan menarik. Jangan lupa terus bersama kami. Baik, pertama sekali kita akan berkongsi mengenai asas videografi. Videografi adalah proses rekod buat semula penyiaran visual iaitu motion atau moving images. Video juga adalah proses rekod visual dalam bentuk digital iaitu dalam memory card atau video tape pita video. Kebanyakan sekarang smartphone menggunakan digital memory card dan storage yang disediakan di dalam smartphone itu sendiri. Pada tahun 2010, peningkatan dalam resolusi video yang tinggi dari HD 1280 x 720 pixel diikuti pula dengan Full HD 1920 x 1080 pixel, dan resolusi yang lebih besar adalah kebanyakannya 4K 4096 x 2160 pixel, manakala 5K adalah yang lebih besar 5120 x 2160 pixel. Diikuti dengan kualiti resolusi yang lebih besar iaitu 8K 7680 x 4320 pixel iaitu Full Ultra HD. Manakala 10K 10240 x 4320 pixel iaitu komputer monitor yang kualiti resolusinya lebih tinggi dan besar yang digunakan oleh editor-editor atau penyunting-penyunting filem atau drama-drama yang besar yang ditayangkan di pawagam dan sinema. Video beresolusi tinggi memberikan pelbagai dinamik yang tinggi iaitu High Dynamic Range iaitu kualiti video yang lebih kontras atau jelas, terperinci iaitu detail dalam keadaan terang ataupun gelap. Kualiti warna yang lebih menarik, menonjol serta sinematik atau dramatik. Input data yang tinggi membolehkan visual yang dihasilkan lebih hidup seperti dilihat depan mata sendiri, di mana sekarang kita boleh lihat banyak kebanyakannya TV atau monitor yang dijual menggunakan high dynamic range yang tinggi, di mana kualiti video yang lebih cantik, detail dan berkualiti tinggi. Kebanyakan TV yang dijual di luar sekarang menggunakan kualiti resolusi Full HD, 2K, 4K, di mana kita lihat kualiti video dan paparan yang lebih cantik dan lebih sinematik. Seterusnya kita akan teruskan pembincangan kita mengenai elemen asas videografi, iaitu pertama adalah frame ataupun bingkai. Jika kita lihat di dalam kamera smartphone kita ataupun setting kamera, kita boleh melihat setting di dalam kamera smartphone kita menggunakan 720p HD pada 30 frame per second, manakala diikuti dengan 1080p Full HD pada 30 frame per second, dan juga diikuti dengan 1080p HD pada 60 frame per second. Manakala 4K digunakan pada 24 frame per second, dan ada 4K juga digunakan pada 30 frame per second dan 60 frame per second. Kebiasaannya kita menggunakan Full HD iaitu 1080 pada 60 frame per second, di mana kualitinya lebih baik jika frame per second yang lebih tinggi digunakan iaitu pada Full HD 60 frame per second.
Manakala 4K kita boleh menggunakan frame per second yang lebih tinggi pada 60 frame per second. Dan kebiasaannya untuk filem-filem atau drama-drama di wayang dan di televisyen, mereka menggunakan kualiti yang lebih tinggi pada 1080p Full HD pada 60 frame per second dan 4K pada 60 frame per second. Seterusnya kita akan membincangkan tentang bilangan bingkai sesaat, iaitu number of frame per second, di mana kita tadi membincangkan tentang frame per second pada Full HD, 4K, 2K dan pelbagai lagi. Tetapan biasa ialah 30 frame per second, 60 frame per second dan paling biasa adalah 24 frame per second. Semakin tinggi atau besar nombor video yang lebih halus akan anda hasilkan. Kebanyakan video direkam pada 30 frame per second atau 29.97 frame per second di Amerika Syarikat. Walaupun 60 frame per second akan menunjukkan video yang lebih lancar, kurang jittery iaitu gegaran apabila menggambarkan visual. Tetapi beberapa videographer dan cinematographer lebih suka penggambaran pada 24 frame per second yang meniru kadar bingkai yang digunakan dalam filem-filem wayang. Maksudnya pada gambaran di 24 frame per second adalah aturan yang lebih baik dan lebih sinematik jika digunakan untuk penghasilan video terakhir kita. Jika kita lihat pada foto seseorang yang sedang melakukan permainan golf atau memukul bola golf, kita boleh lihat satu-satu gambar disusun dari bermulanya memukul bola golf itu sehingga habis memukul bola golf tersebut, di mana satu-satu gambar yang diambil adalah frame per second, di mana frame per second tersebut adalah mengandungi setiap satu-satu gambar pergerakan seseorang dalam sesuatu video, di mana setiap gambar-gambar tersebut dihasilkan dengan satu persatu hingga disatukan, digabungkan menjadi satu video lengkap. Seterusnya kita akan balik kepada penggunaan kaedah memegang telefon smartphone menggunakan tangan, iaitu handheld. Kaedah ini adalah menggunakan kedua-dua tangan anda untuk memegang telefon bimbit anda ataupun smartphone anda dengan betul, iaitu menggunakan tangan kiri dan kanan anda untuk memegang telefon di bahagian kiri dan kanan telefon anda. Jika kita lihat pada paparan image, seorang pengguna smartphone memegang smartphone dengan menggunakan kedua-dua tangan beliau, iaitu tangan kiri dan kanan pada sudut kiri dan kanan smartphone tersebut. Ini adalah kaedah yang betul digunakan untuk memegang smartphone ketika anda mengambil atau merakam video. Kaedah ini digunakan kebanyakan oleh filmmaker ataupun smartphone filmmaker di luar sana. Kaedah ini adalah kaedah yang terbaik di mana ia mengurangkan gegaran ataupun jittery ketika anda merakam video. Seterusnya kita beralih kepada tripod. Untuk mengambil atau merakam video yang lebih stabil dan kurangnya gegaran ketika kita mengambil atau merakam video, cara yang terbaik adalah kita menggunakan tripod, di mana tripod ini boleh mengurangkan gegaran dan mencantikkan setiap pergerakan video yang kita ambil. Seterusnya adalah kamera movement ataupun pergerakan kamera, iaitu zoom. Dalam zoom, lensa kamera digunakan untuk bergerak lebih dekat atau jauh daripada subjek. Zoom membolehkan anda menunjukkan konteks dan kemudian masuk untuk menunjukkan butiran. Teknik zoom boleh digunakan dengan kamera telefon anda bersesuaian dengan keadaan. Selalunya sukar untuk memulakan atau menghentikan zoom dengan lancar. Dalam penyuntingan, kita sering memulakan rakaman selepas zoom. Zoom telah dimulakan dan dipotong sebelum selesai, mengelakkan gegaran yang kasar dalam pergerakan. Jika menggunakan telefon pintar, sebaik-baiknya gunakan tripod untuk mengelakkan gegaran yang kuat semasa zoom lebar atau zoom dekat digunakan. Seperti pada image yang dipaparkan, zoom lebar atau wide zoom adalah digunakan jika kita mengambil rakaman dengan lebih lebar, di mana kita boleh mengambil atau merakam subjek dengan lebih luas.
pan kiri kanan dan tilt atas bawah. Untuk pan atau tilt, kamera dipasang pada tripod atau genggaman tangan iaitu handheld. Pan bergerak ke kiri atau kanan dan tilt adalah ke atas atau ke bawah. Gerakan ini membolehkan anda melihat lebih banyak persekitaran dalam bingkai apabila bingkai bergerak. Gerakan harus dilakukan dengan perlahan dan sesuai dengan keadaan atau subjek yang anda rakam. Jika kita lihat pada imej yang dipaparkan, panning shoot. Panning shoot adalah rakaman secara mendata, iaitu bermula daripada kiri ke kanan atau daripada ke kanan ke kiri, di mana kita akan memutarkan atau memusingkan kamera yang berada di tripod atau berada di tangan kita bermula daripada kiri ke kanan ataupun daripada ke kanan ke kiri. Rakaman secara mendata atau panning adalah kita merakam kamera kita secara horizontally, iaitu secara mendata. Manakala tilt shot iaitu rakaman secara menegak adalah satu rakaman yang bermula daripada bawah ke atas ataupun daripada atas ke bawah. Kaedah panning ataupun kaedah tilting ini kita boleh gunakan menggunakan kedua-dua tangan kita ataupun tripod yang kita gunakan. Seterusnya kita akan balik kepada follow subject forward and back ataupun mengikuti subjek ke hadapan atau ke belakang. Follow iaitu ikuti melibatkan memindahkan seluruh kamera ke hadapan atau belakang ketika mengikuti subjek. Ia adalah versi zoom yang lebih dinamik, tetapi untuk benar-benar membuat pergerakan kamera ikuti terbaik dan membuat rakaman yang cantik dan lebih sinematik dengannya, anda memerlukan peralatan pembuatan filem seperti gimbal telefon pintar yang akan menjadikan pergerakan itu lebih lancar dan tiada gegaran atau shaking. Pada imej yang dipaparkan, kita boleh melihat seseorang sedang merakam video menggunakan gimbal smartphone. Gimbal smartphone ini adalah satu kaedah yang paling mudah dan senang digunakan untuk mengambil atau merakam video di mana saja anda berada. Gimbal smartphone ini banyak dijual di mana-mana kedai telefon, di mana kedai-kedai gadget di luar sana. Antara brand-brand yang terbaik yang selalu digunakan di luar sana adalah DJI Osmo Mobile dan Zhiyun. Manakala brand-brand third party lain ataupun brand lain di luar sana juga banyak yang berkualiti baik ataupun kualiti tinggi yang boleh digunakan. Seterusnya, sequence atau urutan susunan. Rakaman video atau filem urutan adalah satu siri adegan yang membentuk satu unit naratif yang berbeza, yang biasanya dihubungkan sama ada oleh lokasi ataupun masa. Sebagai contoh, filem rompakan mungkin termasuk urutan rakaman di mana ketua geng mengumpul bersama-sama para perompak, urutan rompakan, urutan melarikan diri dan sebagainya. Setiap urutan ini mungkin mengandungi sub-urutan. Contohnya, rompakan mungkin terdiri daripada kemasukan atau permulaan rompakan tersebut, urutan memecah peti simpanan dan sebagainya. Seperti imej yang dipaparkan, kita boleh melihat seorang gadis sedang berdiri. Dan pada imej kedua pula kita boleh melihat seorang perompak bersedia untuk merompak gadis tersebut. Manakala imej ketiga kita boleh melihat seorang perompak sedang merompak seorang gadis. Dan imej seterusnya kita boleh melihat di mana perompak tersebut telah melarikan beg tangan gadis tersebut. Di mana imej terakhir kita boleh melihat beg tangan tiada lagi pada genggaman gadis tersebut. Topik seterusnya adalah composition, iaitu komposisi. Dalam seni visual, komposisi adalah penempatan atau susunan elemen visual atau ramuan dalam karya seni yang berbeza dari subjek. Komposisi gambar berbeza dari subjeknya, apa yang digambarkan sama ada saat dari cerita atau tempat. Istilah komposisi bermaksud menyatukan dan dapat digunakan pada karya seni sama ada fotografi ataupun videografi. Dalam seni visual, komposisi sering digunakan secara bergantian dengan pelbagai istilah seperti reka bentuk atau struktur. Pada imej yang dipaparkan kita boleh melihat
subjek kita iaitu kanak-kanak perempuan tersebut berada di sebelah kiri frame kita. Manakala pada imej kedua pula, di mana kita meletakkan seorang bayi diletakkan di atas bantal ataupun tilap, di mana komposisi yang digunakan adalah penuh ataupun berada di tengah-tengah frame smartphone kita. Jika dibandingkan dengan gambar yang pertama, kita meletakkan subjek kita berada di sebelah kiri frame. Dan jika kita lihat pada bayi tersebut adalah diletakkan di tengah-tengah frame smartphone kita. Atur cara videografi. 1. Memahami kaedah rules of third, iaitu peraturan ketiga. Peraturan ketiga adalah aturan praktikal atau garis panduan yang berlaku untuk proses penyusunan imej visual seperti rancangan, filem, lukisan dan gambar. Garis panduan ini mencadangkan supaya imej dibahagikan kepada 9 bahagian yang sama dengan 2 garis mendatar sama rata dan 2 garis menegak yang sama, dan unsur-unsur komposisi yang penting perlu diletakkan di sepanjang garis atau persimpangan garisan. Pengamal teknik ini boleh memberikan gambaran subjek dengan mewujudkan lebih banyak ruang, tenaga dan kekuatan dalam komposisi daripada hanya meletakkan subjek hanya di tengah. Seperti imej yang dipaparkan dengan kaedah rule of third ataupun kaedah peraturan ketiga, kita boleh meletakkan sebuah pasu bunga di sebelah kiri bawah petak, di mana kita boleh melihat grid pada imej tersebut mengandungi 9 petak. Dan imej seterusnya kita melihat seorang wanita perempuan yang diletakkan di sebelah kiri sekali bahagian frame kita, di mana kita melihat ada 9 petak. Pada gambar wanita ini kita boleh melihat subjek wanita tersebut diletakkan di sebelah kiri, iaitu kaedah rule of third, di mana mata tersebut diletakkan di bahagian 4 petak pada bahagian kiri atas frame kita. Pada imej seterusnya kita melihat matahari berada di 4 petak bawah di sebelah kanan, dan kaedah ini adalah kaedah rule of third yang digunakan, tetapi subjek iaitu matahari tersebut diletakkan di sebelah kanan bawah sekali petak, di mana kita melihat imej wanita tadi, kaedah rule of third digunakan di bahagian atas sebelah kiri, di mana imej subjek matahari tadi kita letakkan di bahagian kanan dan bawah petak. Topik seterusnya adalah memahami pencahayaan. Gambaran anda tidak sempurna sehinggalah ada pencahayaan. Sentiasa cari sudut tempat atau subjek yang mempunyai pencahayaan yang cukup. Anda boleh buka apa sahaja lampu yang sedia ada di tempat anda berada kecuali cahaya yang sedia ada, iaitu available light, sudah mencukupi. Cahaya yang sedia ada ataupun available light ini adalah cahaya daripada matahari. Di imej yang dipaparkan kita boleh melihat ruang dapur menggunakan cahaya available ataupun available light daripada cahaya matahari di sebelah kiri frame ataupun di sebelah kiri gambar tersebut. Manakala gambar seterusnya kita boleh melihat cahaya available light ataupun cahaya matahari masuk kepada bahagian dapur daripada pelbagai sudut, iaitu sudut tingkap dan sebagainya. Dan jika kita melihat pada arrow ataupun petunjuk pada gambar tersebut, bahagian dapur tersebut diterangi oleh cahaya matahari iaitu available light dan cahaya daripada lampu-lampu yang sedia ada di ruang dapur tersebut. Jika kita bezakan dengan gambar pertama dengan gambar kedua adalah mengandungi pencahayaan yang lebih ataupun pencahayaan yang lebih baik jika dibandingkan dengan gambar yang pertama yang agak gelap dan amat menyukarkan kita untuk merakam video. Seterusnya, ketiga, memahami istilah size dan angle. Dengan mewujudkan pusat minat ini, anda membentuk pusat tumpuan visual yang menambat perhatian mata penonton tanpa beralih ke tempat lain. Segala-galanya ditemui oleh mata berhubung dengan satu titik fokus ini. Bagaimana mata bergerak ke sisa imej ditentukan oleh titik ini. Oleh itu, bagi anda untuk mencipta imej ataupun video yang baik, anda perlu menekankan subjek. Sebagai contoh, dekat dengan subjek iaitu gambar seekor kucing. Titik fokus yang digunakan untuk mengambil seekor kucing ini adalah pada bahagian mata kucing tersebut. Di mana kita melihat imej seekor kucing ini, mata kita akan terus kepada titik tersebut, iaitu titik
yang diletakkan pada bahagian mata kucing tersebut. Ini adalah menunjukkan titik fokus tersebut adalah dekat dengan subjek. Imej kedua pula adalah menunjukkan imej yang jauh dari subjek, di mana kita melihat seekor kucing adalah berada di tengah-tengah frame smartphone kita. Manakala fokus selektif adalah fokus yang menunjukkan titik tersebut berada tepat pada subjek, di mana kita boleh melihat pada gambar paparan tersebut titik fokus tersebut pada bahagian muka, hidung ataupun mata kucing tersebut. Gambar ini lebih menunjukkan kepada kaedah depth of field, di mana kaedah depth of field ini menunjukkan tepat kepada bahagian muka, mata dan hidung kucing tersebut, di mana bahagian lain selain daripada bahagian muka kucing tersebut adalah kabur ataupun blur. Ini adalah fokus selektif di mana menggunakan kaedah depth of field, di mana bahagian tertentu sahaja adalah sharp ataupun jelas, di mana bahagian lainnya adalah kabur. Seterusnya adalah angle ataupun sudut. Gambar pertama menunjukkan kita merakam video daripada low angle ataupun sudut yang rendah. Sudut rendah ini boleh menggambarkan subjek kita dengan lebih cantik dan lebih tinggi pada tahap mata. Seterusnya adalah eye level ataupun sudut tahap mata. Sudut tahap mata ini adalah sudut di mana subjek yang kita rakam itu sama rata dengan pandangan mata kita, iaitu terus ke depan. Seperti pada gambar tersebut, gambar burger tersebut adalah berada di tengah-tengah dan sama rata paras dengan penglihatan kita. Manakala imej berikut adalah menunjukkan top angle ataupun sudut daripada atas. Sudut atas ataupun top angle ini gemar digunakan oleh perakam-perakam video ataupun perakam-perakam foto. Ia adalah dikenali sebagai flat lay ataupun pandangan dari sudut atas, di mana pada top angle ataupun sudut atas ini ramai kita melihat perakam-perakam video ataupun foto mengambil daripada sudut atas untuk mengambil makanan-makanan ataupun buku ataupun baju. Seterusnya kita beralih kepada practical susun atur video. Penyediaan peralatan. Dalam topik penyediaan peralatan, telefon pintar beresolusi minimum kamera video 720p digunakan. Kita harus set full screen brightness pada smartphone kita sebelum kita merakam video. Gunakan kaedah pegang dengan dua tangan ataupun menggunakan tripod jika ada. Topik seterusnya adalah persiapan video. Cari benda ataupun lokasi yang anda suka atau minat untuk membuat rakaman. Pastikan lokasi ataupun subjek cukup pencahayaan. Sentiasa semak setting yang betul sebelum rakam ataupun merekod video. Topik seterusnya, saya akan berkongsi bagaimana cara-cara untuk merakam video menggunakan gimbal smartphone, iaitu cara-cara yang mudah ataupun cara-cara yang baik untuk mengambil video ataupun merakam video dengan menggunakan gimbal smartphone. Di mana menggunakan gimbal smartphone ini kita boleh menghasilkan video yang lebih sinematik ataupun dramatik yang biasa digunakan oleh pembuat-pembuat drama atau filem di luar sana. I need an angel to save me from myself, holding my savior, keep my heart upon the shelf. Do you remember the things we said, the things we felt, calling forever, for every passing moment
I need an angel to save me from myself, holding my savior to keep my heart upon a shelf. Do you remember the things we said, the things we felt? Calling forever for every passing moment left. I need an angel. Saya akan berkongsi bagaimana cara-cara menggunakan aplikasi Filmora Go pada smartphone anda, di mana cara-cara ini adalah untuk memahami cara import video anda ke dalam timeline, memahami cara potong ataupun cut video dengan cara mudah, dan seterusnya saya akan berkongsi dengan mengimport muzik atau lagu ke dalam video yang anda hasilkan. Akhir sekali, kita akan berkongsi tentang bagaimana mengeksport video ataupun menghasilkan video-video yang telah anda potong-potong tadi kepada satu video terakhir, di mana video terakhir ataupun video lengkap tadi akan diekspor kepada format MP4 H.264. Dengan menggunakan format MP4 ataupun H.264 ini, video terakhir anda mudah dipaparkan di mana-mana smartphone ataupun komputer, ataupun kebiasaannya boleh menggunakan TV di rumah anda. Terima kasih kepada anda yang masih mengikuti program kami pada hari ini. Saya akan menunjukkan cara-cara untuk menggunakan aplikasi Filmora Go, di mana kita akan memahami cara import video ke dalam timeline, memahami cara memotong ataupun cut video dengan cara mudah, memasukkan muzik atau lagu ke dalam timeline ataupun video kita, dan memasukkan teks ataupun tajuk ke dalam video kita. Dan akhir sekali, saya akan menunjukkan cara-cara untuk mengeksport atau menukar video yang telah anda potong-potong ke dalam format MP4. Pertama sekali, kita akan tap kepada Create New Video. Di sini saya ada beberapa video yang telah saya ambil dan rakam untuk dijadikan video. Kita akan pergi kepada folder kamera. Di sini terdapat beberapa video yang telah saya ambil menggunakan smartphone saya. Saya akan memilih 2 atau 3 video untuk dimasukkan ke dalam timeline. Saya akan memilih video 1, dan untuk memasukkan video ke dalam timeline kita perlu tekan butang Add. Dan untuk memasukkan video yang seterusnya, kita tekan back dan pilih lagi video yang hendak kita masukkan. Dan menggunakan cara yang sama, kita akan tap butang add untuk masukkan video kedua ke dalam timeline. Dan seterusnya video ketiga kita akan masukkan ke dalam timeline dengan menekan butang add. Setelah saya memilih ketiga-tiga video yang saya mahu untuk dipotong ataupun diedit, seterusnya saya akan tekan butang next yang berada di atas sekali sebelah kanan. Setelah kesemua video dimasukkan ke dalam timeline, anda boleh memilih setiap video yang anda pilih tadi untuk dipotong. Saya akan pilih video pertama untuk dipotong. Cara untuk memotong video tersebut adalah kita tap button trim clip yang berada di bawah sekali sebelah kiri. Dan untuk memilih bahagian mana yang kita hendak potong, kita boleh mengalihkan butang berwarna biru, di mana bermulanya video yang kita mahukan, kita akan mengalihkan bahagian biru tersebut. Dan di sebelah kanan, button biru adalah untuk pengakhiran video tersebut. Setelah anda berpuas hati dengan video yang anda potong, anda boleh menekan butang OK.
Seterusnya saya akan menekan butang OK lagi untuk memilih video kedua untuk dipotong. Setelah memilih video kedua, saya akan tap kepada trim clip untuk memotong video tersebut. Seperti biasa, saya akan mengalihkan butang berwarna biru untuk memotong video yang saya pilih tadi. Dan saya tekan butang OK. Seterusnya untuk video ketiga, saya akan potong semula sebab video yang saya ambil ini adalah terlalu panjang. Setelah berpuas hati, saya akan tekan butang OK. Seterusnya, saya akan memasukkan muzik ataupun lagu ke dalam video saya. Di sebelah kanan kita dapat melihat ikon muzik untuk kita pilih dan masukkan lagu. Kita tekan butang plus ataupun tambah di sebelah kiri bawah. Untuk memasukkan lagu, kita pergi ke bahagian downloaded ataupun my library untuk mencari muzik yang kita hendak pilih. Saya akan pilih lagu ini dan masukkan ke dalam timeline saya dengan menekan butang OK. Jika saya menekan butang tema ataupun theme di sebelah kanan, terdapat button-button di sebelah kiri iaitu 80, iaitu 80s, fashion, winter, Chaplin dan sebagainya. Ini adalah tema video. Tema video ini boleh digunakan untuk memberi kesan ataupun tema yang pelbagai kepada video kita. Dan saya akan memilihkan kepada winter. I'm living in shadow. Don't you know? Don't you know? I fell for fools gold. I fell for fools gold. Untuk memasukkan teks ataupun tajuk, kita perlu menekan butang edit tools di sebelah kanan bawah. Dan kita alihkan bahagian bawah sekali kepada titles. Untuk memasukkan teks ataupun tajuk, kita perlu tap kepada bahagian petak di tengah video. Di sini saya telah memasukkan teks bertajuk Damai Sentral. Dan saya akan menekan butang OK untuk memasukkan teks tersebut di dalam video saya. Dan setelah berpuas hati, saya akan menekan butang OK untuk seterusnya. Saya boleh putarkan video tersebut untuk preview dengan menekan butang play. Dan akhir sekali, jika anda telah berpuas hati dengan video yang telah anda potong, muzik yang telah anda pilih dan tajuk yang telah anda masukkan, anda boleh tekan butang save di sebelah kanan atas. Butang save di sebelah kanan atas adalah untuk save video anda ataupun mengeksport ke semua video yang anda telah potong kepada video akhir ataupun final video.
Dan setelah proses mengeksport ataupun menghasilkan video akhir telah berjaya, anda boleh memilih untuk memasukkan video anda atau memuat naik video anda ke social media seperti Instagram, YouTube, Facebook dan sebagainya. Tapi sebelum anda memuat naik video anda ke laman sosial, anda perlu menekan butang Save to Camera Roll di sebelah kanan untuk memasukkan video tersebut ke dalam smartphone anda.